بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه كفى بأثاره ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والحرم وعذاب القبر. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد. Alhamdulillah, kita rafa'kan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan izin dan juga limpahan nikmat kurniaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, kita dapat bertemu pada pagi ini dalam majlis ilmu, dalam kuliah Tazkiyatun Nafs. Itu kita membahaskan berkenaan dengan 10 prinsip penyucian jiwa. Baik, jadi insyaAllah pada pagi ini kita akan sambung membahaskan prinsip yang kelima. Prinsip yang kelima itu halaman 61, iaitulah at-tazkiyatu takhliyatun wa tahliyatun. Itu penyucian jiwa itu dengan proses takhliyah dan tahliyah. Purification is through removal of contemptible traits and adorning with righteous deed. Maknanya first disebut takhliyah. Takhliyah ini maksudnya kita mengosongkan hati ataupun jiwa kita daripada perkara-perkara yang merosakkan, yang maksiat, perkara-perkara yang boleh merosakkan hati kita, iaitulah kesyirikan, bid'ah, maksiat. Itu semua adalah kita katakan sebagai perlukan pada proses takhliyah. Takhliyah. Dan tahliyah pula adalah kita menghiasi jiwa kita itu, hati kita itu dengan amalan salih, dengan amalan kebaikan, dengan akhlak yang mulia, dengan perkara-perkara yang membawa kepada keridaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kata Syekh hafizahullah, inna haqiqat at-tazkiyati takhliyatu an-nafsi awwalan bitathhiriha 'an ar-radha'il wal ma'asi wal dhunub, thumma tahliyatuha ba'da dhalika bi fi'li at-ta'ati wal qurubati, kama qala ta'ala khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli 'alaihim. Sesungguhnya hakikat tazkiyah, yakni penyucian, itu pertamanya adalah mengosongkan jiwa. Panggil takhliyatun nafsi awalan, yakni membersihkan, mengosongkan, menghilangkan daripada jiwa itu, yakni membersihkannya daripada segala keburukan, maksiat dan dosa. Kita nak faham mudah, untuk nak faham apakah contoh takhliyah ini, apakah contoh praktikal untuk kita faham proses takhliyah ini. Kita kata removing. Mudah sahaja. Nak fahamnya adalah kita comparekan dia, bandingkan dia, proses takhliyah ini, bandingkan dengan sesuatu yang physically kita nampak dalam syariat kita juga, iaitulah apa yang disebut dalam proses yang kita belajar dalam fiqh ataupun dalam bab fiqh, iaitu dalam masalah taharah. Dalam masalah taharah kita belajar fiqh, kita belajar taharah. Bagaimana kita nak menyucikan diri kita, pakaian kita, tempat salat kita ataupun tempat kita daripada najis. Maknanya kalau kita buka dalam kitab fiqh, maka kita akan nampak bahawasanya proses penyucian diri ataupun penyucian
tubuh badan kita, ataupun pakaian kita, ataupun tempat ibadat kita, tempat solat kita, iaitu adalah antaranya adalah dengan apa yang dipanggil sebagai izalatun najasah. Kita menghilangkan najis. Betul tak? Kita menghilangkan najis daripada sama ada tubuh kita, ataupun pakaian kita, ataupun tempat untuk kita beribadah, supaya terrealisasi kita kata syarat taharah itu, iaitu menyucikan pakaian kita, tubuh badan kita daripada najis. Dipanggil izalatun najasah, kan kita sebut izalatun najasah maknanya menghilangkan najis, kotoran daripada tubuh badan kita, daripada pakaian kita. Jadi kita nak faham proses at-takhliyah sama macam kita menghilangkan najis daripada tubuh badan kita dan daripada pakaian kita. Sama. Maknanya ini sangat mudah untuk difahami. Hatta orang budak kecil pun dia akan faham. Maknanya kita kata proses penyucian jiwa antaranya melalui proses at-takhliyah. Konsepnya adalah sama seperti kita menghilangkan najis daripada tubuh badan kita dan pakaian kita dan tempat yang kita ingin hilangkan najis tersebut. Antaranya adalah tempat ibadah. Kerana syarat untuk sah, contohnya syarat sah wudu adalah izalatun najasah, maknanya mestilah bersih daripada kotoran, daripada najis, sama ada pada pakaian ataupun tubuh badan kita. Jadi itulah kita katakan cara kita nak mudah faham apakah maksud proses takhliyah dalam tazkiyatun nafs, dalam penyucian jiwa. Maknanya kata Syekh di sini, membersihkan jiwa kita daripada segala keburukan, maksiat dan dosa. Maknanya di sini keburukan, segala keburukan, sama ada ianya adalah dosa yang paling besar sekali, syirik, kesyirikan, akbarul kabair, a'zamul dzamb, sebagaimana datang dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi SAW ditanya apakah dosa yang paling besar, maka Nabi SAW menjawab asyirku billah, syirik kepada Allah. Maknanya kita letakkan syirik kepada Allah itu adalah seumpama najis. Maknanya kita nak faham macam mana kita nak buang daripada jiwa kita ini perkara-perkara yang kotor itu. Maka kita letakkan maksiat dan dosa, antaranya adalah syirik, adalah dosa yang paling besar tadi. Dia adalah pada kedudukan najis. Dia adalah pada kedudukan najis dan kotoran. Baik, adakah ini dalilnya daripada Al-Quran? Adakah perkara yang kita sebutkan ini dalilnya ada dalam Quran? Ya, ada. Allah Ta'ala sendiri menyamakan kotoran ataupun najis yang bersifat maknawi. Dipanggil najis ada dua. Najis ada dua. Pertama, najis hissi, dan yang kedua najis maknawi. Okey. Apa maksud najis hissi? Najis hissi yang kita belajar dalam kitab fiqh atau kita belajar dalam bab taharah, iaitu kita wajib menyucikan tubuh badan kita, pakaian kita, tempat kita daripada najis. Itu disebut najis hissi, yang kita nampak, kotoran, najis hissi. Adapun najis maknawi, iaitulah apa yang disebut sebagai najis yang kita tidak nampak pada pandangan mata kita, tetapi ia hanya akan kita nampak melalui pandangan basirah, yakni pandangan mata hati, iaitu dengan ilmu. Contohnya Allah Ta'ala sebut dalam surah At-Taubah ayat 28, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amihim hadha. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrikin itu najasun. Allah kata najas.
maknanya najis, maknanya kotoran. Adakah maknanya orang musyrikin itu bermakna mereka itu najis hissi? Tidak. Najis maknawi. Kerana kalau kita, contohlah, kita bersalaman dengan orang musyrik. Contoh orang musyrik, orang apa orang musyrik? Orang yang bukan Islam. Contoh, katakan orang Buddha, contoh. Buddha musyrik tak musyrik? Adakah lepas kita salam dengan, katakan ada kawan kita tu dia Buddhis, kita salam dengan dia, kita jumpa dia, kita salam dengan dia, adakah lepas kita salam kita kena basuh tangan? Tak ada. Tak ada. Tak ada seorang Muslim akan faham macam tu, betul tak? Takkan. Tapi kalau kita faham najis itu adalah maknawi, maknanya tak perlulah kita lepas salam kawan kita ataupun jiran kita atau orang yang kita kenal, kita ada urusan dengan dia dalam kalangan bukan Islam ini, yang mereka rata-ratanya adalah musyrikin, maknanya apa? Kita tak perlulah nak membersihkan tangan kita, kan? Tak perlulah pula lagi ada pula nak kata kena samak lah apalah apa, tak perlu, kena sentuhlah apa, tak perlu. Kerana apa? Kerana yang dimaksudkan najis di situ adalah najis pada i'tiqadnya, najis pada keyakinannya, yang menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Najis kerana dia tidak mentauhidkan Allah, maknanya najis yang ada pada kesyirikan. Innamal musyrikuna najasun, itu adalah bermaksud, iaitulah keyakinannya itu adalah najis, yakni kotoran, najas. Sebab itu Allah Ta'ala larang mereka orang-orang musyrikin itu mendekati Masjidil Haram. Walaupun ada pandangan sebahagian dalam kalangan mufassirin, dalam kalangan salaf, mereka berpandangan maksud najis di situ juga boleh dimaksudkan, boleh ditalakan maknanya juga dengan makna najis hissi. Apa logik dia? Logik dia kerana orang-orang musyrikin mereka tidak menyucikan tubuh badan mereka daripada najis hissi, daripada najis, yakni mereka tidak istinja, mereka tidak melaksanakan proses at-taharah, tatahhur yang sempurna. Maknanya dia ada wajah lah, dia ada wajah. Maksudnya boleh tak kita faham innamal musyrikuna najasun itu juga ada makna najis yang bermaksud hissi, yakni physically. Ada wajahnya dari sudut mereka orang musyrikin, orang yang bukan Islam, mereka tidak menyucikan tubuh badan mereka daripada najis hissi dengan sempurna. Maknanya yang seperti mana yang diperintahkan oleh syariat, proses taharah. Ya, mungkin kita kata zaman sekarang ada orang yang bukan Islam pun dia dah adapt dengan masyarakat Islam, dan mereka pun sekarang pun tandas mereka pun cuci dengan air, mereka menyucikan diri mereka juga dengan air, mereka dah adapt. Kita tak nafikan, walaupun kita tahu secara umumnya, secara kebiasaannya tidaklah demikian, kan? Tidaklah, mereka tidak menyucikan tubuh badan mereka daripada najis itu secara sempurna. Tetapi di sini, poinnya di sini yang kita nak tekankan adalah najis dari sudut maknawi tadi. Najis dari sudut maknawi. Maknanya Allah Ta'ala sebut dalam surah At-Taubah tadi, ayat berapa? Ayat 28. Maknanya innamal musyrikuna najasun. Di situ Allah Subhanahu wa taala nak bagi tahu dekat kita, nak bagi kita faham bahawasanya dosa syirik itu sama kenajisannya seperti najis yang kamu jauhi, najis yang kamu tidak suka, yang najis yang kamu nak menyucikan diri kamu daripadanya, yang kamu tak selesa, yang kamu pasti akan menghilangkan najis tersebut daripada tubuh badanmu dan daripada pakaianmu.
Jadi sebab itu Allah Subhanahu wa taala memanggil ataupun menamakan musyrikun, yakni asyirk, kesyirikan itu, mereka yang terpalit dalam dosa kesyirikan itu, Allah Taala kata najasun. Najasun. Maknanya dia adalah kotoran. Dia adalah apa? Najis, maknanya dari sudut maknawi. Sebab tidak difahami daripada situ yang kita sebutkan tadi, tak ada mana-mana ulama yang faham kalau kita bersalaman atau berinteraksi dengan orang bukan Islam, kita kena pergi taharah, kita kena pergi basuh tangan ke, kena tak ada mana-mana ulama yang faham sedemikian rupa. Walaupun ada qaul ataupun ada pendapat yang mentafsirkan hal tersebut dengan satu bahagian, maknanya satu bahagian daripada makna najis hissi tadi, ya, kita kata boleh ditalakan pada makna tersebut, tetapi dia bukanlah yang dimaksudkan. Maknanya kita kata, ya, macam tadi kita sebutkan tadi, memang orang musyrikin ataupun orang kafir ini, mereka tidak bersuci dengan sempurna. Sebab itu bila kita lihat yang apa yang kita pernah sebutkan pada awal kelas kita tentang apa yang Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala sebutkan, maknanya kekotoran zahir dan kekotoran batin ni, dia ada alaqah, dia ada hubungan. Kotor dari sudut batin, dia ada hubung kait dengan kotor dari sudut zahir. Kekotoran yang ada pada batin akan mempengaruhi kekotoran yang ada ataupun penampilan ataupun kekotoran yang ada pada zahir. Apa contohnya? Contoh. Sebab sekarang ni, kalau siapa yang ada tengok di laman media-media sosial sekarang ni, di peringkat antarabangsa, international sekarang ni, maknanya global, isu global hari ini, kalau kita tengok apa yang seluruh warga dunia hari ini, mereka ada membuat satu kita kata kempen kesedaran, ataupun boleh juga kita kata kempen macam seakan-akan nak menjelaskan tentang betapa teruknya sebuah negara yang diketahui mereka ini adalah antara negara yang besar yang menyokong pengganas antarabangsa, iaitu Zionis Israel, India. Sekarang ni tengah hangat di media-media sosial. Bahkan banyak juga akaun-akaun yang mentrol apa yang berlaku di India dari dah beberapa bulan sebelum ni. Memang dah banyak pendedahan, contohnya macam kalau siapa boleh tengok tentang Indian street food di media sosial, disebarkan macam mana tahap kekotoran orang-orang yang meniaga makanan di jalanan di India, negara India. Dah sampai tahap semua satu dunia siap kutuk lagi. Seluruh dunia kutuk. Bukan kata negara Islam saja, bahkan negara-negara barat juga turut sama mencela dan bahkan menghina tahap kekotoran apa yang disebut sebagai Indian street food. Jadi sampai kita tengok, kita tak lalu. Bahkan dijadikan bahan jenaka dan juga bahan hinaan sebenarnya daripada negara-negara barat dan juga negara-negara seluruh dunia. Sampai ada tahap kita tengok tu, kita pelik. Dia orang buat video kan, maknanya orang barat, orang putih, kita tengok ni macam orang putih, tapi dia buat apa orang panggil troll ataupun parody ke macam mana tu. Dia lakonkan semula macam mana cara mereka buat penyediaan makanan di jalanan. Sangat jijik, sangat mengotorkan kan. Kemudian kita tengok juga dalam laporan yang berita pada beberapa tahun yang lepas tentang tahap pencemaran di sungai yang dianggap paling suci. Sungai apa? Ganges. Gangga kan? Sungai Gangga. Sangat-sangat kotor, sangat-sangat tercemar. Kan? Dan yang latest ini adalah apa yang berlaku kepada seorang
pengembara ataupun seorang pengembara yang mana dia pergi di negara-negara seluruh dunia, dia dah pergi merentasi seluruh dunia, termasuklah dia pergi ke Afghanistan, tempat Taliban dan sebagainya. Dia tak pernah di Iraq dan sebagainya, di Saudi, dia tak pernah kena ganggu. Tetapi bila dia pergi dekat India, dia telah diganggu. Dia telah mendapat gangguan seksual daripada 7 orang India. Hanya beberapa hari dia berada di India. Baik, kita bukan anti India. Kita bukan anti negara. Tetapi apa yang Imam Ibn Qayyim rahimahullah sebutkan dalam kitab-kitab beliau, antaranya Ighathatul Lahfan, kemudian dalam kitabnya Madarijus Salikin, kemudian dalam kitabnya Rawdatul Muhibbin, kemudian dalam kitabnya dalam kitab beliau Al-Wabilus Sayyib, dan semua boleh dikatakan kalau kita baca kenyataan Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, walaupun Imam Ibn Qayyim dia tak bagi tahu secara harfiah, secara exactly, tetapi apa yang Imam Ibn Qayyim bagi tahu, nak simpulkan, semakin satu individu atau satu komuniti itu dekat dengan syirik, semakin mereka terjebak dalam syirik, semakin kotorlah zahir mereka, semakin kotorlah penampilan mereka, semakin jijiklah apa sahaja yang melibatkan zahir mereka. Maknanya dia senang, dia punya sifat dia, semakin syirik sesuatu manusia itu, semakin jijik perangai, semakin kotor zahirnya, semakin kotor juga tempatnya. Tak, itu sebenarnya benda yang mujarrabah. Benda yang mujarrabah. Beza kan, banding beza. Sedangkan walhal kita tahu, contoh macam India kan, India dengan Pakistan dekat, sama kan. Tetapi apa yang membezakan kebersihan orang Pakistan dengan orang India? Dari sudut, kita tak nafikan dari sudut by individu, secara individu mungkin ada je orang Pakistan pun sama tahap kekotoran dia. Tapi secara umum bila kita tengok, kita pandang pada orang Islam, maknanya orang yang mengamalkan Islam, tak terbayang untuk kita nak terbayang orang Islam dia sanggup untuk menyediakan makanan dalam keadaan yang sangat jijik. Kita takkan terfikir dan terbayang. Sedangkan Islam, maknanya Nabi kita SAW ajar very complete. Bangun daripada tidur, kita dah diajar untuk basuh tangan, untuk cuci tangan kita, untuk bersihkan tangan kita, untuk bersihkan anggota badan kita. Maknanya kalau kita kaji tentang kebersihan yang telah ditunjukkan oleh sunnah Nabi kita SAW, mana very complete. Jadi kita tak terbayang macam mana orang sanggup menyediakan makanan di jalanan tu dengan teruk sangat, dengan sangat jijik, tetapi mereka rasa itu biasa. Nah, itu sebenarnya itu bukan isu setempat lah, dia dari international. Sekarang memang itu sekarang dihentam. India itu memang kita tak nafilah, maknanya kita sebab kita tahu, kerana kita faham betapa jahatnya mereka, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini, yang jelas menzahirkan pemusuhan terhadap Islam, pemusuhan terhadap pendakwah Islam. Yang kita sedia maklum bagaimana mereka melayan pendakwah seperti Dr. Zakir Naik hafizahullah, dan juga mereka yang berdakwah kepada Islam, mengajak kepada tauhid. Kita tahu, kita bukan kita kata nak dendam ke apa, tapi itu adalah satu bentuk apa yang Allah zahirkan hari ini. Mereka kononnya mereka nampakkan mereka itu adalah sangat bertamadun dan sekian-sekian, tetapi sebenarnya boleh dilihat hari ini betapa orang membenci. Dan kita katakan dekat situlah salah satu peluang untuk orang Islam berdakwah. Antaranya adalah kita menzahirkan apa yang menjadi natijah daripada kerosakan i'tiqad, kerosakan akidah. Yakni syirik itu membawa kepada kekotoran. Jadi kita kata syirik itu membawa kepada kekotoran. Kalau ada orang yang dia iktiraf, dia kata tak sama kan. Ada orang India yang bersih. Ya, kita tak nafikan, tapi kalau kita observe betul-betul, Indian yang bersih ni, dia sama ada dia sebab dia dah adapt dengan tempat
culture orang Islam kan, ataupun Indian yang Kristian, and dia akan lebih civilized dia lebih bersih kan, dia lebih bersih. Ataupun yang kita kata yang educate lah, yang ada yang well educated. Tetapi kalau kita nak tengok dari sudut apa yang mereka dakwa kononnya i'tiqad, kesyirikan mereka itu membawa kepada penyucian dan sebagainya, itu sebenarnya adalah sangat jauh. Bahkan menunjukkan wajah yang sebenar bila kita tengok pada kebanyakan masyarakatnya. Kita tak tengok pada orang yang duduk pada high level, tapi kita tengok pada masyarakat dia. Benda tu kita tak akan jumpa pada orang Islam. Orang Islam tak kira apa taraf kehidupan dia, kita akan tengok dia bersih. Seteruk mana dia bersih. Dia maknanya kita tak akan jumpa tahap kejijikan kalau kita pergi di jalanan, kalau kita pergi beli barang atau beli makanan di jalanan. Walaupun memanglah ada sebahagian orang yang tak jaga kebersihan, tetapi kita tak jumpa seteruk Indian street food. Oh, ini kita duk itu kita bagi contoh lah. Maknanya sebab orang tak tengok, ramai orang dia tak relatekan benda tu dengan i'tiqad. Dengan maknanya apa yang ada dalam batin. Yang ni i'tiqad, keyakinan. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala samakan. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Taubah, Allah Taala sebut apa? Najasun. Maknanya supaya kita berfikir, maknanya apa yang kita lihat berupa kekotoran yang berbentuk hissi, kekotoran yang berbentuk fizikal itu, sebenarnya itu adalah apa yang datang berpunca daripada kekotoran daripada sudut dalaman. Daripada sudut dalaman. Itu kita kata mungkin ada orang yang akan berhujah, mereka akan kata ini tak tepat, ini tak betul. Tetapi sebenarnya itulah yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran. Dan Nabi kita Muhammad SAW pun nyatakan pada hadis-hadis Nabi baginda SAW berkenaan dengan kaitan antara kebersihan zahir dan batin. Bagaimana kebersihan yang pada batin itu akan menzahirkan kebersihan pada zahir kita dan zahir seseorang. Sebab itu Nabi SAW sebut apa? Inna fil jasadi mudrah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalb. Sesungguhnya ada daging, seketul daging atau segumpal daging dalam jasad, yang mana apabila ianya baik, maka akan baiklah seluruh anggota badan. Dan apabila dia buruk ataupun dia rosak, maka akan rosaklah seluruh anggota badan. Ala wahyal qalb, dan itu adalah hati. Al-qalb maknanya di situ menunjukkan kepada kita bagaimana Nabi SAW mengaitkan antara kebaikan yang ada pada batin dengan kebaikan yang ada pada zahir. Jawarih, yakni anggota badan. Maknanya di situ jelas. Dalil yang paling jelas menunjukkan memang kita kena kaitkan antara apa kita kata kebaikan ataupun kebersihan zahir itu, maknanya dia adalah hasil daripada apa yang ada pada batin seseorang. Pada batin seseorang. Dia paling simple saja kita nak faham, nak mudah kita nak tengok macam mana apa yang ada dalam batin ini dia berkait rapat dengan apa yang ada zahir, adalah apa yang kita lihat keluar daripada mulut seseorang. Apa yang kita lihat keluar daripada mulut seseorang, itulah menunjukkan apa yang ada dalam hati dia. Kalau dia mengeluarkan perkataan yang baik, maka itulah sebenarnya apa yang ada dalam hati dia. Jika sebaliknya, dia keluar perkataan yang buruk, perkataan yang kita kata perkataan yang tidak baik, yang tidak elok, maka itu sebenarnya menunjukkan apa yang ada dalam hatinya. Itu kaitan antara batin dan zahir. Baik, kata Syekh lagi di sini, firman Allah Subhanahu Wa Taala, ni dalil yang menunjukkan maknanya takhliyah dan juga tahliyah ini proses dalam tazkiyatun nafs, iaitulah kata firman Allah Subhanahu Wa Taala, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim. Ambillah sebahagian daripada harta mereka menjadi sedekah, yakni zakat, supaya dengannya engkau membersihkan mereka daripada dosa dan menyucikan mereka daripada akhlak yang buruk, dan doakanlah untuk mereka
So di sini cuba tengok Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang perintah sedekah, yakni zakat, dia dapat menyucikan mereka, tutahhiruhum, yakni menyucikan mereka, membersihkan mereka daripada dosa. Yakni maknanya, apa kaitan kita keluar zakat dengan dapat menyucikan jiwa kita? Jadi sebenarnya kaitan dia sangat jelas. Kerana apabila Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita harta benda, Allah Taala tahu, maknanya harta benda itu adalah salah satu perkara yang boleh menyebabkan hamba-hambanya ataupun anak Adam itu, mereka akan memalingkan kecintaan mereka kepada Allah itu kepada selain Allah. Antaranya adalah dengan perkara-perkara yang bersifat yang kita kata buruk, yang negatif, seperti antaranya perasaan tamak, perasaan bakhil. Apabila diberikan Allah Subhanahu Wa Taala harta benda, maka Allah Taala tahu bila hamba-hambanya ini diberikan harta benda, maka akan ada dalam hati mereka rasa sayang kepada harta benda itu, sehingga menyebabkan mereka susah ataupun susah untuk mengeluarkan harta benda mereka itu kerana terlampau sayang dan terlampau bakhil, kedekut. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan zakat. Allah Ta'ala memerintahkan zakat untuk menyucikan hati mereka daripada perasaan bakhil, daripada perasaan syuh, yakni daripada perasaan rakus dan tamak. Maka itulah sebab Allah kata tutahhiruhum wa tuzakkihim, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim. Di situ adalah maknanya adalah kata Syekh di sini, fa qauluhu ta'ala tutahhiruhum, firman Allah Ta'ala supaya dengannya engkau membersihkan mereka daripada dosa. Fihi isyaratun ila maqami takhliyah anis sayiati bitathhirihim minadz dzunub. Mengisyaratkan kedudukan at-takhliyah, yakni removing tadi, pengosongan daripada segala bentuk keburukan dengan menyucikan mereka daripada dosa. Baik, kemudian firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala wa tuzakkihim, fihi isyaratun ila maqami tahliyah bil fadaili wal hasanat. Baik, pada firman Allah Ta'ala dan menyucikan mereka, yakni daripada akhlak yang buruk, daripada dosa, mengisyaratkan kepada kedudukan at-tahliyah. Maknanya pengisian ataupun kita kata penghiasan, yakni kita menghiaskan jiwa kita itu dengan amalan soleh. Apabila dia telah kosong, dikosongkan daripada dosa maksiat, maka kita isi dia. Sebab itu kat situ diterjemahkan dengan pengisian. Sebab bila kita translate kepada yang first tu, kita translate takhliyah dengan pengosongan. Apa maksud pengosongan? Maksudnya mengosongkan jiwa daripada keburukan, daripada dosa maksiat dan seumpamanya. Jadi at-tahliyah adalah pengisian. Sebenarnya pengisian, maknanya hati yang telah dikosongkan daripada dosa dan maksiat itu kemudian diisi dengan amalan salih, diisi dengan kebaikan, diisi dengan perkara-perkara yang baik. Tetapi kalau kita tengok dari sudut pemilihan kata, kalau kita tengok dari sudut translation dalam bahasa Inggeris, dia agak dia lebih tepat sebenarnya. Dia lebih tepat. Tapi bukan bermakna yang dalam bahasa Melayu tadi tak tepat. Dia ada maknanya juga. Tapi kalau kita tengok macam sekarang ni, kita kata takhliyah ni adalah removing. Dia lebih tepat kerana kita mencabut, maknanya daripada hati kita itu, daripada jiwa kita itu, perkara-perkara yang kita buang, perkara-perkara yang buruk, perkara-perkara yang jahat, perkara-perkara yang tidak baik, maknanya kita buang. Removing ni sebab kita sebut tadi, awal tadi kita sebut macam kita buang najis. Betul tak? Dia bukan just kita sapu, bahkan kita kena hilangkan ain dia. Ain najis itu mesti kena hilang, sama ada rasa, bau ataupun apa yang zahirnya, ainnya. Sebab tu removing ni lebih tepat kan? Remove, kita maknanya kita buang, kita kosongkan. Ya, ada maksud dia kosong kan? Kita kosongkan maknanya kita buang, kita hilangkan. Maknanya perkara-perkara yang buruk, kesyirikan, bid'ah dan maksiat, akhlak yang buruk daripada hati kita, daripada jiwa kita. Jadi itu maksud
Takhliyah. At-tahliyah pula, at-tahliyah, ha dengan ha, tahliyah maknanya adorning, maknanya kita menghiaskan, kita memperindahkan, kita mencantikkan dengan amalan soleh. Dan boleh juga maksudnya kita mengisi kekosongan itu dengan amalan soleh. Nanti kita akan tengok perkataan Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Sebab apa? Proses takhliyah dan tahliyah ini dia mesti seiringan. Dia tak boleh kita takhliyah saja, mesti kena ada tahliyah. Sebab apa? Sebab logiknya, kalau kita dah buang sesuatu akan kosong, apa yang akan isi? Ya, yang akan mengisi jiwa kita, yang akan mengisi hati kita juga akan diisi dengan perkara yang kebatilan juga, kekotoran juga. Sebab itu perlu memilih apa yang untuk kita isi, apa yang kita nak isi. Ibaratnya macam cawan yang kosong. Maknanya kalau kita biarkan kosong, sama ada orang boleh tuang arak, orang boleh tuang air-air yang memudaratkan, ataupun dibuang, kemudian kita isikan dengan air yang bersih, air yang suci, air yang murni. Letak air zam-zam ke, letak air macam-macam sekarang ni, air dekat yang macam-macam jenis air mineral pun kan. Wallahu musta'an. Jadi diisi setelah kita menghilangkan dan membuang ataupun membuang keburukan dan dosa dan maksiat itu. Baik, kata Syekh di sini, wa taqdimu tathhir 'ala tazkiyah min bab taqdim takhliyah 'ala tahliyah. Mendahulukan at-tathhir, pembersihan, ke atas at-tazkiyah, yakni penyucian, termasuk dalam kategori mengutamakan at-takhliyah ke atas at-tahliyah. Yakni kita letakkan dahulu at-takhliyah ke atas at-tahliyah. Maknanya kita kosongkan, kita sucikan dulu hati kita ini daripada dosa dan maksiat. Kemudian barulah kita akan mengisinya dan kita akan memperindah dan mencantikkannya dengan amalan-amalan soleh. Di sana ada beberapa teori dalam kalangan ulama tazkiyatun nafs yang mereka mengatakan boleh juga diterbalikkan. Boleh juga diterbalikkan. Maknanya at-tahliyah qabla at-takhliyah. Baik, itu kita akan bincang nanti. Maknanya dalam situasi yang tertentu, ya, boleh jadi kita dahulukan at-tahliyah dengan at-takhliyah. Baik, itu adalah situasi di mana apabila seseorang itu dia yang dominan pada hidupnya atau pada amalannya adalah kebaikan. Adalah pada kebaikan, dan yang datang pada jiwanya ataupun pada dirinya itu perkara-perkara keburukan itu datang menempel. Setelah dia telah melakukan amalan kebaikan, maka di situ boleh kita terbalikkan, maknanya dia letakkan dulu at-tahliyah, dia menghiaskan dirinya dengan amalan soleh itu, kemudian barulah at-takhliyah akan, proses at-takhliyah itu berlaku. Maknanya contohnya macam Nabi SAW pernah didatangi oleh seorang lelaki. Ini dalam hadis Sahih Al-Bukhari atau Sahih Muslim. Seorang lelaki pernah datang dekat Nabi SAW. Dia cerita dekat Nabi SAW tentang apa yang berlaku pada dirinya. Apa yang berlaku pada dirinya. Hadis ini dalam Sahih Al-Bukhari. Hadis ini Imam Al-Bukhari letakkan dalam kitab tafsir, bab qawlihi wa aqimis salati wa aqimis salata tarafay an-nahar wa zulafan min al-layli. Tarafay an-nahar wa zulafan min al-layli innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at. Dzalika dzikra lidz-dzakirin. Baik. Hadis ini daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Katanya anna rajulan, seorang lelaki dalam kalangan sahabat Nabi, asaba min imra'atin qublatan. Dia telah bertemu dengan seorang wanita, lalu dia tergoda dengan wanita tersebut, lalu dia menyentuh wanita tersebut dan mencium wanita tersebut. Tengok, seorang lelaki ni dia asalnya dia seorang yang baik, tetapi dia telah terjebak dalam maksiat, dalam dosa. Dia kata Ibnu Mas'ud, asaba min ra'atin qublatan, maknanya dia sentuh ataupun dicium seorang wanita. Dosa tak? Dosa. Fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Dia rasa bersalah, dia rasa dosa, kan?
Fadzakara dzalika lahu, maka dia pun mengadu dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang berlaku pada diri dia. Fa'anzalat alaihi atau fa'unzilat alaihi, maka turun ayat menjelaskan tentang keadaan itu. Wa aqimis salata tarafayn nahar wa zulafan minal laili innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Dirikanlah salat pada awal siang dan juga pada waktu malam. Innal hasanat yudhhibna as-sayyi'at, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan keburukan-keburukan. Dzalika dzikra lidzakirin, dan demikian adalah peringatan yang ampuh bagi orang-orang yang mengingati Allah, orang-orang yang mengingati perintah Allah. Maka qala ar-rajul, kata lelaki tersebut. So maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu dekat dia ayat tu. Maknanya apa yang Nabi perintahkan dia buat? Salat. Salat maknanya jaga salat, maknanya salat pada siang hari dan juga salat pada waktu malam, jaga salatnya. Kemudian lelaki tersebut tanya, ilayya hadhihi, adakah ini untuk aku saja? Untuk aku seorang saja, khusus untuk aku? Nabi kata, liman amila biha min ummati, untuk siapa sahaja dalam kalangan umatku yang terjebak dengan benda yang sama. Subhanallah. So bayangkan, seorang lelaki dia melakukan dosa maksiat. Apa yang dia buat? Dia menyesal. Dia bertemu dengan Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW suruh dia salat. Kerana salat itu akan menghapuskan dosa-dosanya. Innal hasanat yudhhibna as-sayyi'at. Salat itu akan, yakni kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan dosa-dosa. So di sini menunjukkan kepada kita, pertama kita kena faham apakah kategori dosa yang telah dilakukan oleh lelaki tersebut. Dalam riwayat lain disebut dekat Nabi detail. Dia kata dia bertemu dengan seorang wanita ni, kemudian dia sentuh, kemudian dia cium, dan dia tak sampai bersetubuh, dia kata. Maknanya dia tak sampai melakukan perzinaan. Kemudian dia menyesal. Kemudian dia bertemu dengan Nabi SAW. Kemudian Allah Ta'ala turunkan ayat tadi, innal hasanat yudhhibna as-sayyi'at. So maknanya kat sini dia apa? At-tahliyah qabla at-takhliyah. Betul tak? Dia maknanya dia beramal soleh, dan amal soleh itu akan menghapuskan dosa-dosa dia. Maknanya dia adorning dulu kan. Dia isi dulu. Kemudian dengan pengisian dia itu akan menghapuskan dosa-dosa dia tadi. Dan itulah dengan proses itu, dengan proses adorning itu, maka itu akan membawa kepada at-takhliyah, yakni makna removing itu akan berlaku. Sebab itu Allah kata yudhhibna as-sayyi'at. Baik, ini kategori dia dalam kategori dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil seperti tadi, contoh dia memang jelas. Dan sebenarnya ini adalah satu contoh yang terbaik untuk kita berikan kepada masyarakat hari ini yang terjebak dalam perkara-perkara yang seperti hal tersebut. Contohnya, maknanya orang yang terjebak dalam perkara-perkara yang melibatkan maksiat, pandangan mata. Maknanya yang Nabi SAW sebut dalam hadis yang lain, Nabi sebut zina kan. Zina ni ada beberapa bahagian. Antaranya zina mata dengan melihat, kemudian telinga dengan mendengar, kemudian hidung dengan mencium, menghidu, mulut, kemudian mata, tangan, sampailah kaki. Nabi SAW sebut ada bahagian zina, nasib bahagian daripada zina. Maknanya perkara-perkara yang boleh membawa kepada perzinaan yang hakiki. Maknanya perkara tersebut boleh dihapuskan dengan apa? Salat. Dihapuskan dengan amalan salih. Innal hasanat yudhhibna as-sayyi'at. Yang Nabi SAW maksudkan salat, tetapi Allah Ta'ala turunkan ayat al-hasanat, kebaikan. Subhanallah. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Maknanya Allah, betapa pemurahnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah kata al-hasanat. Maknanya Allah tak kata salawat, Allah tak kata salat saja, Allah kata al-hasanat yudhhibna as-sayyi'at, akan menghapuskan, menghilangkan keburukan-keburukan. Jadi dekat situ maknanya, kalau kita faham daripada hadis tersebut, maknanya proses at-tahliyah itu dalam keadaan tertentu. Contohnya, jika berlaku dosa dan maksiat itu dilakukan oleh seorang Muslim,
seorang Muslim. So kes tadi dia seorang Muslim, sahabat Nabi, dia seorang Muslim, dia tergelincir, dia melakukan dosa, lalu Nabi SAW memerintahkan dia untuk melakukan proses tahliyah. Yakni dia kena hiaskan diri dia dengan amalan soleh, isi dulu dengan amalan soleh, dan itu akan menghilangkan keburukannya. Jadi ini kita boleh pakai untuk pemuda-pemudi di zaman sekarang yang kita tahu banyak terjebak dalam perkara-perkara yang tidak bermanfaat dan akhir sekali membawa kepada kemungkaran, kemaksiatan. Apa cara yang terbaik untuk kita elakkan mereka terus menerus terjebak dalam perkara-perkara maksiat, perkara-perkara yang lara, perkara-perkara yang membawa kepada kemungkaran, adalah menyibukkan mereka dengan amalan ketaatan. Sebab itu antara yang kita sedia maklumkan bila musim cuti sekolah, kan, maknanya diadakan program-program untuk anak-anak kita yang cuti. Kita tahu, kerana kalau cuti ni kita tahu, kalau cuti ni apa maksudnya? Kosong, kan? Maknanya waktu mereka kosong. Kalau kita biarkan waktu mereka itu berlalu tanpa manfaat, khususnya berkait dengan agama mereka, berkait dengan akhlak mereka, berkait dengan kebaikan dunia dan akhirat mereka, maka yang akan mengisi atau yang akan diisi oleh mereka adalah perkara-perkara yang tidak bermanfaat, perkara-perkara yang lara, perkara-perkara yang bersifat kemungkaran. Sebab itu kita katakan itu antara contoh bentuk tahliyah dengan tahliyah dalam bentuk, kita kata dalam konteks community. Sebab itu kita kata contoh diadakan bengkel-bengkel kefahaman, solat dan sebagainya, itu adalah salah satu sunnah yang baik. Maknanya perlu diteruskan dan perlu kita sokong. Maknanya itu contoh kan, sekarang ni cuti sekolah lagi kan, dah nak habis dah nanti. Hari ni berapa? 7 kan. Ramadan bila? Selasa insya-Allah. Kan? Jadi kebetulan akan bertepatan dengan pembukaan sekolah kan. Maknanya cuti sekolah dah habis. So kat situ kita ambil contoh yang mudah. Maknanya proses takhliyah dan tahliyah itu sebenarnya dia dalam keadaan yang tertentu, dia juga perlu dilakukan secara beriringan. Contohnya macam tadi. Kes dia seorang Muslim yang terjebak dalam dosa, maka turun ayat innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sama juga bagi mereka, tak kira, kita katakan tak kira usia, kerana ayat tu umum untuk semua umat Nabi Muhammad. Sebab lelaki tadi dia tanya kan, dia kata, ya Rasulullah, aliya hadha, kan, a'alayya hadha, adakah perintah ini turun khusus untuk aku? Dia rasa macam dia kan, seorang-seorang. Nabi kata tak. Nabi kata bal likulli man amilaha min ummati. Nabi SAW bersabda, tidak, bahkan untuk siapa sahaja dalam kalangan umatku yang terjebak dalam perkara yang sama, apa sahaja bentuk maksiat, apa sahaja bentuk kemungkaran, dosa yang dilakukan oleh seorang hamba Allah, seorang Muslim, maka cara untuk dia membersihkan dirinya adalah dia memperbanyakkan amalan soleh. Tak kira sama ada salat, puasa, kan, membaca Al-Quran, menghadiri majlis ilmu. Maknanya kat situ kita kena lihat dan kita kena perhatikan dan perhalusi. Maknanya apa sahaja perkara-perkara yang boleh membawa kita kepada kemungkaran, maka kita kena atasinya dengan memperbanyakkan amalan soleh. Kan itulah cara dia. Maknanya dia ibaratnya macam mana? Kalau kita letakkan air yang kotor dalam satu cawan, maka kita tuang air yang bersih, sampailah air yang kotor tu keluar. Itu ibarat dia. Itu ibarat kalau kita tahliyah, dalam masa yang sama takhliyah akan berlaku. Faham kan? Dia mudahnya kita nak faham. Maksudnya kita tuang air tu, maksudnya sampailah air yang kotor tu terkeluar, dan yang mengisi cawan atau gelas tersebut hanyalah air yang suci, air yang bersih, air yang murni. Itu analogi yang mudah kita nak faham. So kat situ ada certain keadaan yang mana proses tahliyah itu didahulukan sebelum tahliyah. Baik, apakah perkara yang kita nak katakan tahliyah perlu didahulukan sebelum tahliyah? Apa contoh dosa yang tahliyah tu dia kena dulu, kita kena remove dulu, kita kena buang dulu. Kalau tak, dia takkan jadi baik. Apa? Dosa-dosa besar. Al-kabair. Sebab dalam hadis tadi, dia hanya
melibatkan dosa yang disebut as-sarair ataupun lamam. Al-lamam maknanya dosa-dosa yang tak sampai pada tahap dosa besar. Itu kita kena faham. So, sebab tu kes yang tadi tu kita tak boleh berikan keadaan tersebut pada orang yang telah terjebak dalam dosa-dosa besar. Contohnya macam orang yang dah addiction dengan contohnya dengan zina. Ada tak zaman sekarang ni? Wallahul musta'an wa alaihi atuklan. Sampai ada yang tahap yang menyeru orang pada perkara tersebut, siap diangkat menjadi apa kita kata, diangkat menjadi tokoh dalam masyarakat ataupun dijemput untuk memberi talk pula. Wallahul musta'an. Ini kita kata teruk. Maknanya ini kita tak boleh tak boleh kita katakan benda tu adalah benda yang kita kata masih lagi ringan. Kerana di situ dia ada bentuk pertama dia ada bentuk al-mujaharah. Al-mujaharah ni maknanya dia menzahirkan maksiat. Dia dah tak sembunyi maksiat tu. Kan? Dia dah mujaharah, dia dah menzahirkan maksiat. Yang kedua dia ada al-mufakharah. Mufakharah maknanya dia berbangga dengan maksiat. Kedua-dua ini ada, bila ada mujaharah dengan mufakharah, itu akan menjadi halangan untuk Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Berdasarkan hadis Nabi SAW, Nabi SAW sebut, kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin. Setiap umatku akan dimaafkan. Setiap umatku, maknanya umatku yang terjebak dalam dosa maksiat besar macam mana, kalau dia bertaubat, kalau dia menyesal, kalau dia kita kata ada rasa penyesalan dan dia tinggalkan dan dia bertaubat, maka dia ada peluang untuk dimaafkan. Mu'afa, kata Nabi SAW, kullu ummati mu'afa. Setiap umatku, bayangkan, setiap umatku mu'afa, akan dimaafkan, akan diampunkan, kecuali satu saja Nabi kata, al-mujahirin, yakni maknanya orang yang menzahirkan maksiat yang mereka lakukan. Apa yang Nabi SAW jelaskan, yakni ketika pada waktu malam dia melakukan dosa dan maksiat, pada waktu siangnya Allah Ta'ala dah tutup maksiat dan dosa yang dia lakukan, tetapi pada waktu siang dia pergi zahirkan maksiat dia. Dia cerita dekat orang apa yang dia buat pada waktu malam, dosa-dosa dia zahirkan. Allahul musta'an, itu memang tidak diampunkan, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW. Maknanya apa maksud tidak diampunkan, tidak dimaafkan? Maknanya kebarangkalian untuk dia dimaafkan itu sangat tipis. Sebab apa? Sebab bila dia dah berbangga dengan maksiat, kemudian dia menceritakan pula kepada maksiat dia cerita pula dekat orang, menzahirkan pula, kemudian dia ajak pula, dia ada followers pula, dia ajak menggalakkan pula orang, maka di situ dia tidak akan sedikit pun akan ada rasa penyesalan. Kerana dia tahu benda tu, walaupun dia tahu benda tu salah, tapi dia rasa benda tu apa? Normal. Dan dia rasa benda tu tak dosa lah. Dan kalau dia ada rasa iman, dia ada rasa takutkan Allah, dia akan malu. Sebab itu Nabi SAW kata, inna mimma adrakan nasi min kalamin nubuwatil ula, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Perkataan yang dinukilkan daripada kalam nabi-nabi yang terawal. Semua nabi-nabi pesan benda ni, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kamu tak malu, buatlah apa yang kamu suka. Al-haya' minal iman. Al-haya' syu'batun minal iman. Malu itu satu cabang daripada iman. Dia malu ni dia adalah pemisah. Dia adalah border. Dia adalah batasan yang memisahkan antara iman dan juga kekufuran, antara iman dan juga maksiat, amal dan juga taat dan juga maksiat. Sebab itu Nabi SAW, bila ada seorang sahabat datang, dia kata kawan dia ni malu, kan? Kemudian Nabi SAW kata, da'hu fa innal haya la ya'tihi illa bi khairin. Biarkan dia, kerana malu itu tidak akan datang melainkan membawa kepada kebaikan. Malu yang maknanya membawa kepada kebaikan ni, malu yang menyebabkan seseorang itu menghalang dia untuk melakukan perkara yang buruk, perkara yang jahat. Maka itu sebenarnya adalah batasan yang Allah Ta'ala jadikan pada mukmin. Orang beriman ni, walaupun seteruk mana pun, dia akan ada rasa malu. Dia akan ada rasa malu. Malu tu sebagai benteng dia, benteng yang terakhir
yang Allah letak di dalam hati dia. Kalau tak ada malu tu, Allah cabut rasa malu, habis. Itu yang kata-kata orang yang tak malu, tak segan menzahirkan maksiat, berbangga pula dengan maksiat. Ini kita kata di situ dia, orang macam ni dia wajib takhliyah. Apa maksud takhliyah? Dia wajib tinggalkan terus maksiat yang dilakukan, bertaubat dengan taubatan nasuha, sebenar-benar taubat. Bukan kita katakan dia pergi buat apa sedekah ke, bagi apa, buat konten pula. Sekarang ni buat konten pula, pergi haji ke, pergi umrah, kan? Kemudian balik, dia buat balik benda sama. Tak jadi. Dia kat situ dia tak sesuai, kita kata dia kena tahliyah. Ataupun kita bagi dekat dia, kita bagi dia pakai jubah, pakai kopiah putih, kit taubat. Kit apa? Kit sekarang kan Ana melawak dengan sahabat-sahabat Ana kata orang Ana bagi contoh orang politik kan. Orang politik ni kalau dia nak isytihar taubat dekat orang masyarakat, dekat rakyat dan sebagainya, dia akan menzahirkan dia pakai jubah putih, pakai kopiah putih, kan, pergi selawat perdana, kan, ya hanana, kan, apa. Itu settle lah, kira taubat tu. Lepas tu dia buat balik. Kan? Dia korup balik. Kan? Rasuah balik, dia buat balik. Jadi seakan-akan jadi macam satu budaya. Nak taubat saja kena menzahirkan. Nak taubat pergi umrah, kan, ambil selfie sikit pergi umrah, okey. Kemudian balik dia buat benda yang sama, scam duit orang. Tu ada kan banyak berlaku kes, ya, yang mana menzahirkan apa namanya, pakai kopiah, pakai serban, pakai selipang apa semua. Ni taubat. Kemudian dia buat maksiat benda yang sama, benda bahkan lebih teruk. Dulu mungkin dia waktu sebelum dia pakai kopiah tu, dia tipu orang-orang ni, dia tipu base pada dunia semata-mata. Bila dia dah pakai serban, pakai kopiah, pakai selempang, pakai macam-macam ni, segala aksesori apa semua, tasbihnya dengan gantungnya apa semua dekat leher dan sebagainya, akhir sekali dia menipu orang dengan menggunakan agama. Wal'iyadzubillah. Daripada jenayah kola putih kepada jenayah kopiah putih. Tak, betul. Itu dia, itu memang dia. Kita bukan kata benda ni base pada andaian ataupun tuduhan. Itu memang dah berlaku dalam masyarakat kita. Kronik, betapa kroniknya. Dan kita, sebab kita katakan perkara ni kerana mereka, kebanyakan masyarakat, kebanyakan orang-orang macam ni, mereka salah faham konsep tazkiyatun nafs. Mereka ingat bila mereka buat maksiat, apatah lagi dosa yang melibatkan hak orang lain, mereka ingat hal tersebut boleh settle, boleh dicuci dengan semata-mata mereka donate. Okey kan? Dia ada satu pemikiran yang tak betul, yang kita perlu perbetulkan. Contoh pemikiran orang yang beranggapan kalau dia ada, contoh macam dia pernah terjebak dalam benda-benda yang haram, kemudian dia rasa bila dia nak cuci, yang pertama nak cuci dosa dia lah. Jadi dipanggil istilah cuci duit. Dia cuci duit dengan perkara tersebut, dia salurkan kepada, contohnya dia bagi anak yatim dan sebagainya. Tapi dia macam confirm, dia rasa macam benda tu dah menghapuskan dosa dia. Kan? Bila dia kata, you jangan cakap banyak lah ustaz, jangan cakap banyak. Saya dah donate jutaan. Saya dah donate untuk anak yatim ni jutaan, bilion, sekian. Kita tak nafikan benda tu baik. Apa yang dia buat baik. Tetapi bila kita tahu orang yang bila dia melakukan amalan dengan tujuan untuk menyucikan jiwa dia, ataupun semata-mata hanya untuk memberikan alasan ataupun memberikan keuzuran kepada masyarakat, ataupun untuk supaya tidak dikatakan dia itu jahat semata-mata, maka itu tidak dinamakan tazkiyatun nafs. Itu tak dinamakan proses penyucian jiwa. Bahkan boleh jadi perkara tersebut merosakkan lagi jiwanya. Seperti mana yang kita tengok yang berlaku baru-baru ni di tular viral di media sosial, yang sehingga menyebabkan beberapa tokoh-tokoh dalam kalangan asatizah dan juga mantan mufti memberi teguran, iaitu apabila ada orang yang dibuat konten untuk pergi cium Hajarul Aswad, kan, kemudian bertolak-tolak untuk semata-mata untuk cium Hajarul Aswad.
Baik, kat situ kalau kita bedah apa punca perkara tersebut berlaku. Memang sebelum ini kita katakan tak pernah berlaku. Tak pernah berlaku. Bukankah rakyat Malaysia ni kita tahu dikenali di tanah Arab sebagai jemaah umrah yang paling baik, yang paling berdisiplin. Kan? Yang dipuji oleh jemaah haji dan umrah di seluruh dunia. Memang kita kata memang kita sepanjang kita mengaji di kat Madinah dulu pun kita tak pernah dengar orang kata benda buruk tentang jemaah haji dan umrah Malaysia. Ana tak pernah ada rasa dikutuk ataupun dihina dalam kelas tentang rakyat Malaysia, kecuali sekali je. Kecuali sekali dikutuk dan dihina oleh Syekh. Sekali saja, iaitu isu Raja Bomoh. Raja Bomoh yang dia buat kelapa tu. Kan dia pergi ke LA kan. Kan isu tu sampai sampai seluruh dunia. So kan itu je first sekali kena kutuk. Saya kata apa ni? Aku ingatnya Malaysia ni dah tak ada benda-benda macam ni, dia kata. Ada lagi rupanya. Allah Ustaz. Maknanya sekali tu je. Tapi kalau melibatkan tentang disiplin jemaah haji dengan umrah Malaysia ni, kita alhamdulillah, kita maknanya rekod kita baik. Dan itu adalah keberkatan Islam. Keberkatan maknanya kita tahu orang kita ni maknanya mereka mengamalkan Islam kat situ. Yang mungkin ada kekurangan pada jemaah-jemaah lain tu dari sudut disiplin dan sebagainya, kita tahu kerana perbezaan tempat dan perbezaan keadaan dan sebagainya. Tetapi bila berlaku isu yang baru-baru ini, yang mungkin yang satu lagi tu yang waktu siapa tu yang pondan tu ataupun yang LGBT tu pergi, itu pun tapi waktu tu kita dah balik kan. Itu tak kena hina lah. Alhamdulillah selamat. Tapi itu memalukan juga. Dan yang latest yang ni, maknanya tular tentang perbuatan seorang influencer. Maknanya dia datang nak menghimpit-himpit dan bertolak-tolakan, membawa jemaah wanita, beberapa jemaah wanita, maknanya masuk ke dalam kita kata kesesakan yang dipenuhi dengan jemaah lelaki semata-mata untuk mencium Hajarul Aswad. Itu pun kita kata berpunca daripada salah faham tentang ibadah, salah faham tentang konsep tazkiyatun nafs, dan salah faham tentang priority, apa yang disebut sebagai fiqh aulawiyat. Fiqh aulawiyat maknanya kita tahu apa priority kita di saat dan dalam ketika keadaan yang berbeza. Contoh, kita nak faham mudahlah. Apa hukum cium Hajarul Aswad? Sunat. Sunat. Apa hukum menyakiti Muslim yang lain? Haram. Jadi boleh tak semata-mata kita nak buat benda sunat terjebak dalam perkara haram? Jadi orang yang Islam yang ada akal yang sejahtera, yang boleh fikir, yang rasional, dia dah boleh fikir dah. Dia dah boleh fikir. Maknanya daripada situ dia dah boleh tahu maknanya perbuatan tu tak betul. Kan? Semata-mata nak kerja benda sunat, kamu terjebak dalam perkara haram. Kan? Ibaratnya macam kamu nak sedekah, kamu merompak. Buat benda haram kerana semata-mata nak sedekah. Jadi itu kita tak diterima, tak boleh diterima. Tak boleh diterima dari sudut akal, dari sudut syariat, neraca syariat juga kita kata tak membenarkan perkara tersebut. Sebab itu kalau kita tanya orang yang duduk mengaji di Madinah, di Mekah, kan lama sekalipun, mereka pun boleh bilang ada yang tak pernah. Bahkan masyayikh kami yang duduk kat Madinah tu berpuluh-puluh tahun, mereka pun pernah kata mereka tak pernah cium Hajarul Aswad sebab tak sempat dan tak dimudahkan oleh Allah, kerana sesak, dan mereka tahu benda tu maknanya bukan priority, kan? Bukan priority, kan? Jadi kita katakan perkara tersebut berpunca daripada kejahilan sebahagian masyarakat ini. Mereka beranggapan bahawasanya apa sahaja yang bersifat ibadah itu maknanya mereka perlu laksanakan walaupun dengan cara apa sekalipun.
Ini tak betul. Jadi di situ kerana mereka tak faham proses kita kata tazkiyatun nafs yang sebenar, penyucian jiwa tu. Contoh macam kita katakan ada setengah orang bila dia beranggapan kalau dia dah banyak dosa, dia ingat dia pergi ke Mekah ataupun buat umrah, confirm dosa dia habis, terhapus. Baik, dia kita kena faham, betul kita kata nas, dalil daripada Al-Quran dan Sunnah, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Kalau kita buat dosa, kita ada kesalahan, kita mampu untuk melakukan apa sahaja amalan kebajikan, antaranya kita buat umrah untuk menghapuskan dosa-dosa kita, itu adalah perintah syariat, disunnahkan memang. Tetapi adakah bermaksud sebelum kita pergi umrah tu kita tak prepare apa-apa? Maknanya kita membiarkan dosa, maksiat, kejahatan terus berada di dalam hati kita, sehingga kita apabila kita pergi ke tanah suci, kita membawa dosa dan maksiat yang ada dalam hati kita itu bersama dengan kita ke tanah suci. Adakah itu bermanfaat? Tidak bermanfaat. Maknanya, okey, kita perangai dia yang buruk tu dekat Malaysia, dia tak cuba untuk buang bila dia pergi ke tanah suci pun. Jadi apa jadi? Sama saja. Sebab itu kita kata penting takhliyah tadi. Tahliyah dengan takhliyah. Betul tak? Sebelum kita nak pergi haji atau umrah, orang Melayu kita ni cukup beradab, cukup banyak pantang larang dia. Sampai tahap satu-satu keadaan tu, sampai tahap ada yang takut nak pergi haji, ada yang takut nak pergi umrah. Dulu. Sekarang ni alhamdulillah. Dulu kan sampai ada pula buat cerita, dia kata pergi sana terlampau banyak dosa, dia kata tak nampak terhijab, Kaabah tu tak nampak. Kan? Kemungkinan boleh jadi berlaku. Benda tu tak mustahil. Tetapi menakut-nakutkan masyarakat, orang yang buat dosa sampai tak mau pergi haji, tak mau pergi umrah, itu bukan termasuk dalam kategori ataupun dalam ajaran agama. Sampai takut sangat, sampai kita kata macam-macam bayangan yang digambarkan. Tetapi dalam masa yang sama, kalau kita tengok kan, maknanya sebelum kita nak pergi tu, orang Melayu kita dia akan buat dulu kenduri. Apa tujuan buat kenduri? Untuk silaturahim, untuk minta maaf, untuk selesaikan hutang. Betul tak? Apa proses tu? Itu sebenarnya proses takhliyah. Kita nak kosong. Sebab itu sebenarnya proses penyucian jiwa. Kerana kita nak kosongkan daripada hati kita ni sebarang perkara-perkara yang merosakkan, yang boleh merosakkan keburukan-keburukan yang ada dalam hati kita, perasaan syahwat sangka, perasaan dendam, ataupun pergaduhan, pertelingkahan yang ada antara kita dengan saudara mara kita, supaya bila kita pergi ke tanah suci itu, kita akan lapang dada kita. Betul tak? Sebenarnya bukan semua orang Melayu buat tu tak betul. Buat kenduri itu bagus. Cuma janganlah pergi azan apa semua dekat. kena jalan berapa tapak dulu, kena azan lah apa benda. Kalau itu tak ada lah. Benda-benda yang pokok tambah tu tak ada. Cuma buat kenduri kerana tujuan untuk menghimpunkan sanak saudara, untuk dia minta maaf, untuk minta halal dulu kalau ada hutang ke apa, untuk selesai wasiat dan sebagainya. Betul tak? Benda itu adalah proses takhliyah, supaya hati kita ini tidak ada apa-apa perasaan yang buruk. Tak semestinya buat kenduri. Boleh jadi dia hantar, family itu hantar ke airport, kan? Bertemu di airport pun dah cukup dah, kan? Bersalaman, kemudian wasiat, pesan kepada ahli keluarga, waris dan sebagainya. Itu adalah salah satu, kita kata, proses untuk kita nak menghilangkan apa yang ada dalam hati kita ni, perkara yang bersifat tidak baik, kan? Itu contoh kita nak faham macam mana orang Melayu dulu buat. Sebab benda tu bagus. Benda tu kita kata ada base, ada asas, ada sandarannya. Cuma kita kata tak perlulah kita tetapkan kena kenduri 100 hari 100 malam dulu, 7 hari 7 malam dulu, kena buat ini, kena buat itu. Taklah. Itu dah jadi takut tambah. Cuma dekat situ proses dia betul. Jadi bila kita pergi ke tanah suci, maka kita telah mempersiapkan diri kita. Seperti mana kita dah persiapkan untuk melakukan ibadah, kita dah pergi ke kursus haji,
kursus umrah, betul tak? Dalam kursus haji dan umrah itu maknanya diajarkan tata cara haji dan umrah. Wallahu a'lam, mungkin kebanyakan kalau kita tengok yang asatizah sunnah kita, mereka akan pesan benda ni. Mereka akan pesan dulu kan, maknanya sebelum pergi ke tanah suci, berangkat tu maknanya apa yang perlu disediakan. Maknanya bukan semata-mata kita kata persediaan dari sudut fizikal, bahkan mental, spiritual, rohani. Maknanya dari sudut kita kata apa tadi, memaafkan saudara mara kita yang kita mungkin tersalah, kemudian kita kata menyelesaikan hutang dan sebagainya. Perkara-perkara itu adalah perkara yang kita kata dia termasuk dalam proses takhliyah. Dia tak perlu kita faham maknanya mesti kena buat solat hajat dulu ke, mesti kena buat ini dulu ke. Tak, bukan macam tu. Solat taubat jemaah dulu ke ramai-ramai. Tak, maknanya dia simple adalah dengan cara kita menyucikan hati kita itu daripada sebarang bentuk perkara yang boleh merosakkan. Dengan itu, bila kita pergi ke tanah suci, maka kita sudah membawa hati yang murni, hati yang memang kita katakan kita sudah tumpukan untuk semata-mata mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, mencari wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita dah settle dengan makhluk, bila kita dah settle dengan manusia, itu contoh kan. Tapi bila sekarang ni, zaman sekarang ni, bila terlampau mudah sangat pergi haji, pergi umrah, sampai setiap berapa bulan, setiap tahun dia akan pergi umrah. Bahkan umrah dianggap seperti pelancongan semata-mata. Ini pun sebenarnya menghilangkan roh yang sebenarnya yang ada pada ibadah umrah. Maknanya bila dia beranggapan, maksudnya kalau aku rasa macam tak happy gini, aku pergilah umrah. Healing. Mana dia anggap okey, tunjuk dekat orang. Ambil gambar dan sebagainya, tunjuk, ambil buat apa Insta live lah, Instagram live, buat Facebook live, TikTok live dekat depan Kaabah. Ada juga yang beranggapan ataupun nak mencari perhatian followers. Ini masalah influencer, pempengaruh ni. Bila mereka tak ada limit, sampai tak ada dah limit dalam nak buat konten kan, sampai ibadah pun mereka korbankan ibadah mereka sendiri semata-mata demi konten. Ini pun benda yang kita kata sangat bahaya, sangat kita kata boleh merosakkan ibadah itu sendiri dan merosakkan juga masyarakat apabila ibadah itu dijadikan sebagai konten. Dulu ada pernah ceritakan bagaimana Syekh Abdul Razak, penulis pengarang kitab kita ini di Madinah, ketika mengajar kami kitab Tajridus Sahih Al-Bukhari, beliau sebutkan tentang orang yang ambil gambar ketika beribadah. Orang yang tadah tangan berdoa, kemudian dia suruh orang tangkap gambar dia. Syekh tegur benda tu. Syekh cerita dia pernah nampak orang buat macam tu, jemaah umrah yang pernah buat macam tu. Syekh tegur, Syekh kata tak boleh, hadza la yanbaghi, tak boleh. Kemudian Syekh kata dalam kalam kami, hadza ainur riya, itu sebenarnya ainur riya. Tak perlu kita kata apa niat dia, tak. Dia ainur riya. Maknanya ketika beribadah, kita memperlihatkan amalan ibadah kita itu kepada khalayak, kepada orang ramai, maka itu ainul riya. Ainul riya maknanya itu sendiri riya. Bukan kita katakan takkan kamu nak tuduh dia riya, dia mungkin ada tujuan tak. Dia confirm riya. Sebab apa maksud riya? Riya maknanya beramal untuk memperlihatkan amalan kita pada pandangan orang, pada mata-mata orang ramai. Jadi bila kita ibadah kita yang sepatutnya kita khususkan untuk Allah Azza wa Jalla, tengah tawaf, tengah nak cium Hajarul Aswad pun kita nak buat Facebook live lagi, suruh orang ambil gambar lagi, ambil kamera lagi, video lagi, macam-macam. Jadi itu untuk siapa sebenarnya? Untuk siapa? Untuk Allah ke? Atau untuk followers kita? Untuk perhatian orang ramai? Sebab itu Syekh Abdul Razak dia sebutkan benda tu sendiri ada riya, perbuatan itu sendiri riya. Kalau kita tanya ustaz-ustaz kat tanah Melayu ni, dia akan cakap niat. Ini tak betul. Dia kata tengok niat lah, dia tujuan dia baik. Macam tu jenuh Tak, cuba tengok Syekh yang mengajar tauhid, mereka yang faham tauhid, kan?
Mereka akan kata benda tu terus riak. Sebab memang terbukti benda tu memang riak. Memang maknanya tak perlu kita nak tanya apa tujuan dia. Sebab memang kita nak kata, sebab dia sekarang ni, keadaan dia ketika itu tengah beribadah. Macam mana pula kita boleh kata seakan-akan kita nak kata ibadah tu sampingan, tujuan dia ada tujuan yang lain. Tak boleh. Kan? Dia mesti kena ibadah. Kalau orang ataupun satu organisation yang collect fund and then dia nak provekan kepada the contributor yang dia dah sampaikan zakat ke ataupun sedekah yang diamanahkan oleh itu macam mana Ustaz? Itu termasuk sedekah ataupun zakat, dia hukum lain. Kat situ kita kena tengok dalam surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala kata, in tubdus sadaqat fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Dia dalam surah Al-Baqarah ayat berapa? In tubdus sadaqat fa ni'mahi. Dalam Al-Baqarah ayat 271. In tubdus sadaqati fa ni'mahi. Kalau kamu menzahirkan sedekah, yakni zakat ataupun sedekah yang kamu sedekahkan, sama ada sedekah sunnah ataupun sedekah zakat dan sebagainya, fa ni'mahi. Allah kata itu baik. Allah sendiri kata fa ni'mahi. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairun lakum. Kalau kamu sembunyikan dan kamu berikan kepada kaum fuqara, maka itu juga baik. Itu lebih baik. Sebahagian ulama kata itu lebih baik untuk kamu. Wa yukaffir ankum sayiatikum min sayiatikum wallahu bima ta'maluna khabir. Kemudian Allah Ta'ala tutup ayat itu dengan Allah kata wallahu bima ta'maluna khabir. Allah tahu, Allah sangat mendalam pengetahuannya tentang apa yang kamu lakukan. Kat situ dia ada pengkhususan ataupun dia ada pengecualian dalam ibadah yang ada nas yang menunjukkan kita boleh menzahirkan. Contohnya sedekah. Sedekah dia hukum lain. Sedekah memang dalam satu keadaan, dalam keadaan tertentu macam tadi, orang yang dia ada contribute untuk apa, masyarakat dia, untuk community dia, kemudian diperlukan proof, diperlukan bukti, lalu dia ambil gambar ketika memberikan sedekah ataupun bantuan dan sebagainya, maka itu termasuk dalam apa yang Allah kata in tubdus sadaqat fa ni'mahi. Kalau kamu zahirkan, kamu nampakkan sedekah itu, maka itu baik. Kenapa? Kata para ulama, kerana kat situ dia ada bentuk uswatun hasanah, contoh teladan untuk orang lain. Bila kita zahirkan sedekah kita tu kepada orang, maknanya orang yang tengok proses sedekah itu dilakukan, pembayaran zakat itu dilakukan ataupun sedekah, maka itu akan menggalakkan orang lain untuk melakukan amal kebaikan yang sama. Cuma yang kita bincangkan tadi dalam ibadat yang khusus, ibadat yang bersifat, maknanya sebenarnya dia adalah antara kita dengan Allah. Ibadat haji, ibadat umrah, yang ada di dalamnya doa, dan ada di dalam ibadat-ibadat khusus seperti tawaf, seperti sa'i. Maka kat situ kita kata kita tak boleh kiaskan. Kita kata situ sedekah boleh, tawaf dekat Kaabah boleh ikut-ikut. Tak boleh. Kecuali kalau ada dalil yang memerintahkan. Kecuali kalau ada ayat yang sama macam tadi sebut boleh kita zahirkan ibadat tersebut. Tak ada. Bahkan yang dituntut amalan-amalan yang bersifat fardiyah, amalan-amalan yang bersifat kita kata yang Allah perintahkan untuk kita secara peribadi, maka itu disembunyikan. Dia sama macam kita solat sunat, solat nawafil, nafilah, solat tahajud. Bolehkah kita buat live, Facebook live solat tahajud bersendirian di rumah? Tapi Ustaz, tahajud yang sekarang macam ramai orang kat media sosial lah yang macam jom tahajud, malam ni saya bangun tahajud. Adakah itu termasuk dalam nak menggalakkan orang untuk membuat benda baik atau termasuk dalam riya atau sum'ah? Baik. Kita kena tengok. Kalau dia macam ni. Kita contohi macam mana sunnah Nabi SAW. Nabi SAW baginda menggalakkan amalan-amalan sunnah ini dengan perkataan dan perbuatan. So Nabi SAW sebut tentang fadilat solat malam. Allah Ta'ala sebut dalam Quran fadilat solat malam. Kemudian Nabi SAW akan ceritakan kepada sahabat terfadilat. Kemudian Nabi SAW sendiri bangkit. Tetapi bila kita bincangkan tentang
selain daripada Nabi SAW. Selain daripada Nabi maknanya para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, tidak ada satu riwayat pun yang menyebutkan mereka menceritakan ibadat-ibadat peribadi mereka, ibadat-ibadat sunat mereka kepada orang lain. Bahkan sebaliknya, ada dalam kalangan sebahagian salaf sehingga mereka berpuluh tahun mereka bangkit malam, isteri mereka pun tak sedar. Subhanallah, betapa mereka nak menjauhkan diri daripada riak dan semua. Sedangkan kalau isteri dia tahu pun tak ada masalah pun, kan? Sedangkan kalau isteri dia tahu pun tak ada masalah, kan? Dan kalau kita tengok dia berbeza-beza keadaan lah. Maknanya ada juga sebahagian salaf yang mereka contohnya macam sebahagian salaf yang mereka banyakkan solat sunat di rumah, dan mereka sengaja panjangkan solat dan sengaja banyakkan solat kerana mereka tahu anak mereka tengah tengok. Itu dengan tujuan tarbiyah, didikan. Maka kat situ dia ada maknanya tujuan yang tertentu. Contoh, sebab ulama gunakan dalil Nabi SAW naik ke mimbar, Nabi solat atas mimbar, Nabi tunjuk dekat sahabat sebagai bentuk tarbiyah, didikan, pengajaran, proses taklim. Dalam proses taklim ada keadaan ni. Contoh macam kita buat program, contoh kita katakan program camp bahasa Arab ataupun camp anak soleh kan yang selalu berlaku kan. Maksudnya kan budak-budak kan dididik untuk bangkit qiyamul lail, kan? Bangkit qiyamul lail. Kan? Walaupun mereka buat secara berjemaah, kan? Berjemaah qiyamul lail secara berjemaah, tapi kat situ kita kata mimbar untuk tarbiyah, untuk pendidikan. Itu tak masalah, tak jadi masalah. Kan? Tapi takkanlah sampai ketua nak buat jemaah macam tu lagi. Proses tarbiyah kan, sampai tak reti-reti. Kalau duduk ramai-ramai baru nak buat qiyamul lail. Duduk seorang-seorang tak mau buat qiyamul lail pula. Taklah macam tu. Maksudnya dia itu ketika proses tarbiyah, pendidikan. Maka diharuskan untuk pendidikan. Sama macam zikir selepas salat kan. Dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengharuskan zikir itu ditinggikan suara untuk apa? Li-ta'lim, untuk ajar. Nampak? Dia ada keadaan yang kita kata diizinkan untuk kita cerita atau untuk kita tunjukkan, untuk kita didik. Tapi bukan dalam keadaan yang mutlak lah. Maknanya hari-hari cerita, update status, hari ni saya bangkit. Memang ada pun, anda pernah terbaca orang yang dia cerita dia bangkit pukul 3, dia tulis status. Dia kata pada pagi ini dahi yang hina ini telah sujud. Dia buat ayat-ayat bunga pula. Itu tak perlulah, kan? Itu kita kata dia termasuk dalam hukum sum'ah wal ujub. Boleh jadi juga dia. Sum'ah ni maknanya kita cerita dekat orang amalan kita, walaupun tak secara langsung. Tak secara langsung ni maknanya dia tak cerita dia bangkit kan, tapi dia tulis dekat tu ibarat-ibarat menunjukkan dia bangkit. Maknanya supaya orang like, supaya orang pun kata oh dia bangkit, padahal tak bangkit pun duduk. Tak duduk atas katil tu, dia hanya tulis dekat status dia. Allah Ta'ala lebih tahu. Kita cakap ni kerana kebanyakan masyarakat hari ni kita terpedaya dengan penampilan orang di media sosial, sedangkan itu tak boleh menjadi kayu ukuran. Ramai dah orang tanya dah, mai jumpa. Dia tanya banyak macam-macam pandangan. Dia minta pandangan tentang nak cari jodoh. Contoh, boleh tak saya hanya percaya dengan apa yang dia tulis dekat status, dekat Twitter dia, dekat Facebook dia, dekat Instagram dia, yang dia rajin pergi solat dan sebagainya, dia tunjuk kehidupan dia semua. Boleh ke saya hanya bergantung dengan apa yang dizahirkan di media sosial untuk saya jadikan kayu ukuran untuk saya terima lamaran dia dan sebagainya, ataupun nak menikah dengan dia sebagainya? Anda kata tak boleh. Jangan sesekali. Even kalau orang tu dia mengaku dia salafi, bayangkan kalau dia mengaku dia salafi, ikut Quran, sunnah, manhaj salaf, pun tak boleh kita percaya bulat-bulat. Tak boleh percaya bulat-bulat. Apa yang kita kena buat? Selidik hidup dia yang betul, hidup dia yang real lifestyle dia. Maknanya sama ada kita pergi bertemu dengan keluarga dia, pergi. Jangan guna media sosial. Ini banyak dah berlaku. Macam kes yang baru-baru ni, bila ada orang yang dia isytihar kononnya dia apa?
dia keluar dalam podcast, kononnya dulunya dia bekas ahli sunnah, kan? Tapi sebenarnya orang yang kenal rapat dengan individu tersebut, mereka tahu apa sebenarnya yang berlaku pada orang tersebut. Dia terjebak dalam dosa, dia terjebak dalam maksiat, dosa-dosa besar, dan dia tidak bertaubat. Tetapi apa yang orang baca melalui akaun Twitter, Facebooknya itu bersalahan sama sekali. 360 darjah. Tak sama macam kehidupan dia yang real. Sebab itu kita tak boleh jadikan penampakan zahir orang itu di media sosial ni memang banyak dah kes. Anda dulu ingat dia ada orang tu dia terlampau percaya dengan seorang pengguna akaun ni, dia nak menikah kan. Rupanya pengguna akaun tu fake akaun, perempuan tapi sebenarnya lelaki. Dia guna fake akaun yang menunjukkan, menzahirkan di konon dia perempuan. Itu yang simple yang mudah. Tapi kalau orang yang mendakwa macam-macam, maka kita jangan sesekali percaya. Itu banyak berlaku. Sebab itu contoh yang kita katakan amalan-amalan yang bersifat peribadi. Bersifat peribadi ni maknanya nawafil, amalan sunat kita. Itu yang sebaiknya adalah kita yang dituntut oleh syariat adalah kita menyembunyikan. Sebagaimana kita menyembunyikan keburukan kita. Itu memang waris daripada sebahagian salaf. Sebagaimana mereka menyembunyikan amalan keburukan ataupun kejahatan mereka, keburukan mereka, maka mereka menyembunyikan kebaikan-kebaikan mereka. Jadi kurangkanlah kita nak cerita tentang kebaikan kita. Saya buat ini, saya buat itu, tak. Tapi kita kena tetap terus buat kebaikan. Maknanya kita laksanakan amalan dengan tindakan kita, dengan perbuatan kita, dengan akhlak kita, dan kurangkan bertindak ataupun berkata ataupun beramal dengan mulut kita. Sebab orang tak tengok pada mulut kita, orang tak tengok pada kata-kata kita, orang tengok pada perbuatan, amalan kita. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah Ta'ala tak tengok pada penampakan kita, zahir kita, tubuh badan kita, jasad kita, harta benda kita. Tapi Allah Ta'ala lihat pada hati-hati kita dan amalan-amalan kita. Amalan-amalan kita. Maknanya bukan pada kata-kata kita. Kita meratib hari-hari kita, berzikir sekalipun, tetapi kalau amalan kita, hati kita itu tidak suci, tidak murni kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka akhir sekali amalan kita itu akan diketahui juga oleh orang-orang beriman, oleh orang-orang yang melihat sejauh mana kita nak sembunyi di hadapan Allah SWT. Satu hari Allah Ta'ala akan zahirkan juga. Baik. Jadi itu berkenaan dengan apa yang kita sebut sebagai proses tazkiyah dengan takhliyah dengan tahliyah tadi. Dia ada pada tempat yang kita perlu seiringan, ada tempat yang kita perlu dahulukan tahliyah atas takhliyah, dan ada keadaan yang kita perlu letakkan takhliyah dulu sebelum tahliyah. Yang dalam kitab kita ini Syekh sebutkan awal takhliyah ini, kata Syekh, فلا بد لمن أراد تزكية نفسه أن يقلع أولا عن الذنوب والآثام التي تفسد القلب وتحجب عنه نور الهداية والإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء فإذا هو نزع واستغفر وتاب سقل قلبه وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه وهو الران الذي ذكر الله كلا بل rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sini poin yang sangat penting. Saya kata di sini, justru perkara pertama yang perlu dilakukan oleh seseorang yang ingin menyucikan jiwanya adalah meninggalkan segala jenis dosa dan kejahatan yang boleh merosakkan hati, yang akan menghijab cahaya hidayah dan iman daripadanya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, sesungguhnya seorang hamba apabila dia melakukan satu dosa, akan dititikkan di dalam hatinya setumpuk titik hitam. Apabila dia meninggalkan dosa tersebut dan beristighfar serta bertaubat, hatinya akan dibersihkan. Namun apabila dia kembali melakukan dosa, maka ditambahkan titik hitam itu sehingga menutup hatinya. Wal'iyadzubillah. Itulah yang dimaksudkan dengan ar-ran, yang Allah firmankan, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Bahkan itulah ar-ran yang berada di dalam hati mereka disebabkan apa yang telah mereka usahakan. Ran ni maknanya titik-titik hitam, dosa-dosa
yang terhimpun pada hati seorang anak Adam itu, seorang hamba Allah itu, yang tidak disucikan dengan taubat dan istighfar. Maknanya yang dia berterusan melakukan dosa-dosa kecil atau dosa besar sehingga menyebabkan hatinya tertutup. Yang inilah yang dibimbangi, yang ditakuti oleh semua orang-orang yang beriman. Dia takut bila hati dia tu dah diselaputi dengan ran, maknanya dosa-dosa tu bila dia mula ringan-ringankan, kemudian dia tidak menyesal, dia tidak bertaubat, tidak beristighfar, maka akhir sekali hatinya itu akan tertutup. Wal'iyadzubillah. Dan ini sebenarnya kenapa Syekh meletakkan al-takhliyah didahulukan sebelum tahliyah. Apa maksud dia kat sini? So maksud di sini, proses takhliyah dan tahliyah itu dia perlu dilakukan secara beriringan dan perlu disekalikan. Maknanya betul tak kita ni, kita semua tak terlepas daripada dosa dan salah, silap dan salah. Ya bani Adam, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai anak Adam, sesungguhnya kamu sentiasa melakukan kesalahan siang malam pagi petang. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, dan akulah yang ampunkan dosa kesemuanya. Fastaghfiruni aghfir lakum. Maka mintalah ampun kepada aku, maka aku akan ampunkan. Maka di sini kalau kita tengok Syekh letakkan takhliyah sebelum tahliyah ni, bukan bermakna kita kena dahulukan mana-mana, tetapi Syekh nak bagi tahu di sini proses takhliyah dengan tahliyah ini dia perlu seiringan, konsisten. Cuma bila kita bincang tadi tentang keadaan yang macam dalam hadis yang seorang lelaki yang terjebak dalam dosa tadi dia jumpa Nabi, memang di situ Nabi SAW tengok keadaan dia, Nabi tahu dia terjebak dalam dosa, maka Nabi memberikan tahliyah. Kerana tahliyah tadi dapat menyucikan, maknanya kekotoran yang ada dalam hatinya tadi, seperti kita ibaratkan dosa air yang kita tuangkan, air kotor yang ada dalam segelas cawan, kemudian kita tuangkan air sehingga air yang kotor itu hilang, sehingga yang mengisi cawan tersebut adalah air yang suci, air yang murni tadi. Itu ibarat dia. Dalam masa yang sama, saya menekankan di sini tentang seiringan. Dan kita dah sebut tadi contoh takhliyah didahulukan sebelum tahliyah seperti dosa-dosa besar. Contoh macam orang yang buat syirik. Boleh tak kita kata dekat dia, bila dia datang dekat kita, dia kata, Ustaz, ataupun dia tanya kita, Fulan, dia tanya kita, dia kata, saya semalam saya jumpa bomoh. Saya pun percaya apa yang bomoh cakap. Kan? Kemudian saya rasa menyesal. Boleh tak, sesuai tak kita kata dekat dia, kamu pergi solat? Ataupun kamu pergi okeylah, nak settle, kau bayar kat saya, bayar dekat pertubuhan saya, bayar dekat saya sekian, settle, ampun dosa. Dia dah jadi macam indulgence. Suku ke ghufran, macam orang Nasrani pula kan. Okey, settle. Betul tak? Hapus dosa, bayar sekian, confess, bayar sekian, settle. Boleh tak? Tak boleh. Dia mesti kena takhliyah. Betul tak? Sebab mendatangi bomoh, mendatangi dukun dan pawang itu termasuk dosa-dosa besar. Dan dia termasuk dalam kesyirikan. Nabi SAW sebut, man ata kahinan au arrafan fasu'ila anhu fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi isytiharkan orang yang mendatangi dukun, bomoh, pawang, dipercaya dengan apa yang bomoh dan dukun pawang itu cakap, maka dia telah kufur dengan apa yang diturunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain Nabi kata lam tuqbal lahu salatuhu 40 yauman. Tak diterima solatnya 40 malam atau 40 hari. Maknanya itu menunjukkan dosa besar. Itu menunjukkan dosa besar. Kalau ada benda-benda kesyirikan dalam tu, maka dia bertambah lagilah dosa tu, dosa besar, dan bertambah syirik. Apatah lagi kalau dipercaya bahawa saja bomoh itu mengetahui perkara gaib. Dekat situ ada bentuk kekufuran, ada bentuk kesyirikan. Jadi dekat situ apa yang kita kena suruh dia buat? Bertaubat. Maknanya tinggalkan, jangan kamu pergi dah jumpa bomoh. Betul tak? Ke kita kata tak apa, pergilah lagi lepas ni. Yang penting bayar dekat saya, insya-Allah hapus dosa. Tak boleh kan? Maknanya dia kena tinggalkan. Dia kena tinggalkan dulu dosa dia tu, syirik dia. Sama juga macam orang yang bukan Islam,
yang dia nak masuk Islam, apa yang dia kena buat? Dia kena mengucap syahadah. Apa dalam syahadah dia? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dia kena tinggalkan sembahan-sembahan berhala dia yang telah lalu. Dia tak boleh. Bolehkah kita kata dekat dia esok dah masuk Islam, boleh lagi pergi kat kuil dia? Boleh ke? Tak boleh dah kan? Maksudnya dia kena takhliyah, dia kena tinggalkan sepenuhnya penyembahan berhala, dia kena tinggalkan kesyirikan dia tu, kekufuran yang dia telah lakukan, dia kena buang, remove, habis-habisan. Dia tak boleh tinggalkan lagi bagi. Sama juga macam kalau kita jumpa orang yang mengamalkan ilmu-ilmu yang pelik-pelik, ilmu kebatinan, ilmu sihir dan sebagainya. Macam mana cara dia nak bertaubat? Dia kena takhliyah. Dia kena tinggalkan seluruh ilmu-ilmu yang pelik yang dia pernah amal. Anda pernah teringat dulu ada seorang individu ni, dia pernah ceritakan macam mana dia dulu belajar ilmu batin, ilmu kebal di Indonesia. Sehingga kan dia ada amalkan ilmu ni, sehingga kan dikatakan dia kena amalkan pantang-pantang yang tertentu. Dan kemudian dia bertemu dengan seorang pendakwah sunnah. Bila dia bertemu dengan pendakwah sunnah ni, dia kata pendakwah sunnah ini antara yang menggerakkan hati dia selepas taufik daripada Allah SWT untuk dia bertaubat. Sebab bila dia mula-mula dia dah memang ada penyesalan dan dia nak bertaubat. Tapi dia pergi jumpa dengan kiai ni, kiai itu semua kata dia tak boleh taubat. Dia tak boleh taubat. Sebab apa? Dia kata sebab semua yang kiai-kiai tengok dia ni, ingat dia orang gila. Sebab bila dia dah amalkan ilmu kebatinan tu, kebal apa semua, akhir sekali menyebabkan dia rambut dia tak boleh potong. Panjang sangat. Kuku dia tu pun panjang. Dia tak boleh potong. Sebab dia antara pantang larang dia tak boleh potong benda tu. Ilmu tu. Menuntut dia untuk tak buat benda. Jadi bila dia bertemu dengan kiai dalam keadaan macam tu, kiai lari je. Bukan kata kiai. Kalau orang ada orang individu yang mai dekat Yayasan Taklim ni, mai dalam keadaan rambut panjang sampai ke kaki. Kuku dia berpusing-pusing. Cuba bayangkan. Kita lari je. Kalau kita kan. Tapi kalau orang tu datang, dia nak cerita dia, wajib tak kita dengar? Wajib untuk kita suruh dia bertaubat. Jadi kebetulan dia jumpa dengan pendakwa sunnah ni. Pendakwa sunnah ni kata dekat dia, boleh bertaubat. Kemudian pendakwa sunnah ni tanya dia, apa syarat yang dia pernah belajar dulu, apa syarat ilmu kebal, ilmu batin yang dia pernah amalkan. Maka dia pun jawab, antaranya kalau dia nak ilmu kebal ni, dia tak boleh berkahwin. Jadi dia memang tak boleh kahwin lah waktu tu. Kemudian ustaz ataupun pendakwah sunnah ni kata dia, kalau macam tu kamu kahwin. Kata, Pak Ustaz, mana ada orang nak kahwin dengan saya? Saya dalam keadaan macam ni, teruk, kotor dan sebagainya, orang tak mau dekati saya. Kemudian ustaz ni kata, potong rambut kamu. Potong rambut kamu, potong apa? Kuku kamu, bersihkan. Dia kata tak boleh, saya kena apa, kalau saya potong ni saya taklud, dia kata. Taklud. Kemudian kata ustaz pendakwah sunnah itu, baca bismillah, baca ayat kursi, tawakal ala Allah, potong. Kemudian terbukti apa yang dibuat, apa yang diperintahkan, apa yang dipesan itu, bila dibuat maka jadi. Maka dipotong, kemudian akhir sekali dia menikah. Dia menikah, dia bertemu dengan perempuan yang sudi untuk menikah dan mendidik dia, dan akhir sekali dia bertaubat dengan taubatan nasuha, dan dia menjadi seorang yang mendokong dakwah sunnah pula lepas itu. Itu adalah taufik dan hidayah daripada Allah. Ini kisah betul Kisah betul. Maknanya dia antara seorang pendokong dakwah sunnah yang kuat. Dan kita katakan itu adalah taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita kena faham, maknanya apa sahaja dosa, tak kira sebesar mana dosa, kalau ada proses yang betul, macam tadi takhliyah, kan disuruh potong apa semua tu, takhliyah lah. Kena tinggalkan seluruh saki-baki kebatilan, kesesatan yang dia pegang. Sama juga dalam konteks kita nak suruh orang bertaubat. Antaranya adalah kita tak boleh kata dekat dia, kamu contohnya macam orang yang macam tadi, yang terjebak dalam budaya yang tidak baik yang dikemukakan oleh beberapa orang tokoh di parlimen baru-baru ini, tentang gejala dipanggil DS, dark account ataupun dark secret, ataupun
apa dia dipanggil dark side ataupun apa yang disebut sebagai akaun dark side dark web, ataupun apa yang dipergunakan, maknanya mereka melakukan dosa-dosa dan maksiat menggunakan akaun-akaun yang tertentu untuk melakukan maksiat dan dosa, dan itu ada dia punya komuniti dia tersendiri. Itu dibongkar ataupun didedahkan oleh tak salah seorang ahli parlimen yang Muslim kita, yang mendedahkan hal tersebut dan memberikan cadangan kepada pihak kerajaan supaya benda ni disekat. Mereka ada grup di media-media sosial yang mereka gunakan grup itu sama ada dalam akaun Telegram dan sebagainya untuk menyebarkan kemaksiatan dan perkara-perkara yang jahat. So itu kita kata, kalau kita orang macam tu nak bertaubat, adakah kita kata dekat dia, kamu kekal dalam circle kamu yang jahat itu, kamu buat baik saja, pergi umrah kemudian masuk balik dalam circle tu? Tak jadi kan? Dia perlukan kepada takhliyah. Antara takhliyahnya adalah dia perlu tinggalkan sahabat-sahabat yang buruk, sahabat-sahabat yang jahat, yang mengajak dan menyeru dia kepada perkara yang jahat itu. Sebab itu dipanggil hijrah kan. Hijrah ni dia ada dua, hijrah badan dan hijrah dian. Dan hijrah kita kata amalan. Dan hijrah maknanya orang yang berhijrah daripada circle yang jahat, dia perlu tinggalkan circle yang jahat tu dan dia bergabung dengan circle yang baik. Itu saja cara dia. Kita tak boleh kata dekat dia, kamu duduk lagi dekat situ, dekat tempat yang buruk, tempat yang jahat itu, kemudian kamu duduk, sedangkan dia tidak mempunyai kekuatan untuk mengajak orang lain. Kecuali kalau dia ada kekuatan, dia kekal dekat tempat tu, dia ada kekuatan, dia ada pengaruh, dia boleh ajak ratusan atau puluhan orang yang ada dalam circle jahat tu masuk ke dalam circle yang baik. Itu ada pengecualian. Tapi itu pun selalunya susah, sebab yang jahat tu dia akan dominan. Jahat tu akan dominan. Yang baik tu dia akan ditindas. Sebab tu dia kena pilih, dia wajib pilih kepada circle yang lebih baik. Itu yang kita katakan perkara yang kita perlu fahami dalam proses takhliyah. Dan tahliyah ni insya-Allah kita akan sambung pada pembahasan yang berikutnya. Syekh akan sambung dengan membawakan kenyataan-kenyataan daripada sebahagian ulama yang kita akan lihat lagi dan kita akan perincikan. Naktafi bihadzal qadar, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.